malam ni berjalan dengan lancar lah. Jadi saya rasa saya pun tidak mahu berlengah lagi kerana kita pun masa dah mendahului kita 27 minit lah. Jadi saya menjemput moderator kita. Di mana moderator kita tu ada adakah? Ya. Syafiq Ya, Syafiq, alhamdulillah. Jadi untuk meneruskan agenda pada malam ini, agenda program pada malam ini, saya rasa dulu sedikit intro pengenalan bersama dengan panel-panel kita. Untuk seterusnya pengenalan yang lebih lanjut, saya akan serahkan kepada moderator sepenuhnya perjalanan program, tapi saya akan monitor dari tepi lah. Jadi untuk meneruskan agenda slot kita pada malam ni, slot sentuhan motivasi bersama alumni Sabah menyerlah jauh dari overseas. Kalau dulu orang selalu kata menyerlah jauh dari biasa, dah bila selalu orang guna jadi biasa pula. Jadi kita tukar jadi luar biasa, menyerlah jauh dari overseas, yang kita datangkan khas untuk anak-anak batch legend. Jadi saya berharap perkongsian pada malam ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kamu semualah untuk meneruskan perjuangan di era pandemik ini untuk menempuh SPM 2022 saya kira. Jadi untuk meneruskan agenda, saya persilakan dan saya akan menyerahkan sepenuhnya agenda majlis pada malam ini kepada saudara Ahmad Syafiq bin Muhammad Nasir selaku moderator kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha, Encik Azlan Nur bin Husin, pengetua Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, guru-guru penolong kanan, guru-guru kaunseling, guru-guru tidak dilupakan juga yang dihormati 4 panel undangan kita, iaitu Abang Muhammad Zuhairi bin Muhammad Zawawi, Kak Fatin Najiah binti Zainal Rahimi, Abang Muhammad Raif bin Ismail, dan Kak Nurin Azmina binti Suhaimi, dan yang terakhir yang dikasihi rakan-rakan sekalian, saya Ahmad Syafiq bin Muhammad Nasir selaku moderator pada malam ini. Hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan sesi perkenalan diri terlebih dahulu. Sekarang panel undangan perlu memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit latar belakang secara ringkas kursus yang sedang dipelajari, sedang belajar di universiti mana dan juga cita-cita dan minat. Sekarang dijemput Abang Zuhairi, kemudian diteruskan dengan panel-panel yang lain untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengetua Encik Azlan Nur bin Husin, yang dihormati para guru Sekolah Menengah Sains Kepala Batas serta adik-adik Form 5 yang dikasihi sekalian. Okey, saya ingin memperkenalkan diri saya secara ringkas. Nama saya Muhammad Zuhairi bin Muhammad Zawawi dari batch Zenit 14-18. Sekarang saya sedang berada di Germany, iaitu di daerah Deggendorf di wilayah Bayern. Saya sekarang ambil saya belum masuk degree lagi. Semester akan mula pada 1 bulan 10. Kursus yang saya pelajari ialah Artificial Intelligence. Antara kursus yang hangat dibincangkan, yang dimahukan oleh pelajar-pelajar, dan kursus tersebut ialah macam kurang mendapat perhatian di Malaysia, tetapi sangatlah diberikan di luar negara. Universiti saya tengah belajar di Universiti Technische Hochschule Deggendorf, iaitu Sekolah Teknik Deggendorf. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang data scientist, iaitu selepas saya buat masters sama ada di Malaysia ataupun di Jerman.
Dan minat saya adalah robotik dan programming. Itu sedikit sebanyak daripada saya. Jemput panel seterusnya, Raif. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang yang berusaha pengetua Encik Azlan dan Ibu Husin, guru kanan, guru kaunseling dan pelajar-pelajar tingkatan 5 sekalian. Okey, nama saya Muhammad Raif bin Ismail, batch Zenit 1418. Kalau ingat saya ada adik lagi 2 orang dekat sekolah sains, Muhammad Azim Ismail baru habis dan Muhammad Afiq Ismail form 4 tahun ni. Okey. Sekarang saya sedang belajar di Canada, di University of British Columbia, Canada dalam kursus Chemical Engineering dan baru saja masuk belajar dalam 2 minggu. Sekarang ni sedang first year dan dalam Applied Science dan degree akan disambung pada tahun depan. Satu lagi saya ialah Patron Scholar dan selepas saya habis belajar Chemical Engineering, saya harap saya dapat kerja dengan Petronas sebagai Chemical Engineer dan berbakti pada negara dengan Petronas. Minat setakat ni saya tertarik dengan kursus yang sedang belajar sekarang ni, di mana kami kena macam untuk menyelesaikan satu masalah dan design produk menggunakan apa yang teori kami belajar dalam kelas. Itu sahaja daripada saya. Jemput panel seterusnya. Nurin. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Nurin Azbina. So, saya bahasakan diri Kak Nurin, okay? Okay, sekarang Kak Nurin belajar dekat University of Applied Sciences, Cologne. Tapi Kak Nurin tak start lagi degree. So, Kak Nurin start degree sama macam Abang Zuhairi, 1 bulan 10. So, Kak Nurin akan belajar Automotive Engineering walaupun Kak Nurin perempuan. So, basically in my course, ada lebih kurang 5 perempuan and lelaki ada dalam 50 lebih orang. So yang nak menunjukkan bahawa course ni memang perempuan tak ambil pun. And sekarang ni Kak Nurin masih ada di Berlin sebab sebelum ni Kak Nurin melanjutkan kursus bahasa di sini. Tetapi Kak Nurin punya rumah start 1 bulan 10. So Kak Nurin still ada dekat Berlin. Nanti baru akan pindah ke Cologne. Okay, so basically Kak Nurin belajar everything in German. Tak ada English langsung, so maybe nampak macam orang cakap, oh Kak Nurin dah belajar Jerman lama. Tapi sebenarnya lain tau. Okay, bila kita belajar Jerman, bahasa dengan Jerman dekat universiti ni dia sangatlah lain, dia sangatlah susah. Tapi apa je benda yang senang kan. So itu dulu perkenalan buat Kak Nurin. Okay, so Kak Nurin jemput Kak Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan buat semua. So nama kami, you can call me Kak Fatin. Nama kami Fatin Najiha, you can call me Kak Fatin. So currently I'm studying in France. Saya di bawah tajaan JPA dalam bidang social science di negara Perancis ni. So sekarang saya tengah study dalam bidang Global Business Management dekat Schema Business School. Currently sekarang located dekat selatan France, in the south of France, in the city panggil Valbonne lah. Dia dekat dengan this one big city in France called Nice. So nak kata cita-cita tu setakat ni macam tak ada cita-cita apa sangat pun, tapi for in the near future macam plannya nak ambil macam corporate finance lah. Sebab asalnya corporate finance ni asalnya memang nak plan nak kerja dalam ministry, tapi don't have like a clear picture exactly about the career path to actually work in one. So still dalam planning phase lah when it comes to ambition. Okay, yang tu je. Terima kasih diucapkan kepada keempat-empat panel. Majlis diteruskan dengan meminta panel undangan berkongsi pengalaman dan laluan pembelajaran selepas SPM
sehingga sampai ke peringkat sekarang seperti tempoh persediaan, metrik dan lain-lain lagi. Jadi diminta Abang Zahiri untuk meneruskan majlis. Okay, saya mula dengan SPM. SPM saya ambil pada tahun 2018. Saya telah mendapatkan 9A, sebenarnya 10 termasuk bahasa. 9A, 6A+, dan 3A solid. 1A tu bahasa Jerman. Kemudian saya telah apply untuk beasiswa JPA. Iaitu nama beasiswa tersebut ialah JPA JKPJ, Program Jepun, Korea, Perancis, Jerman. Beasiswa tu kalau nanti pesan saya nanti selepas SPM tu teruslah check bila dia buka. Macam tu. Dan alhamdulillah lepas interview saya dapat beasiswa tersebut dan saya meneruskan pelajaran saya dalam kursus persediaan iaitu A-level Cambridge di Intech College Shah Alam. Di Intech College tu ada memang untuk college untuk student yang buat persediaan ke luar negara, termasuklah SCCA dan sebagainya lah. Dan saya habiskan A-level saya, kemudian saya dapat fly ke Jerman pada hujung bulan Februari dan mulakan kursus bahasa saya bersama dengan Kak Nurin juga di Berlin pada awal bulan Mac dan baru habis kursus bahasa pada bulan 7. Dan dah habis kursus bahasa, dah pass semua. Akan sambung degree di sini di Deggendorf pada bulan 10. Saya Raif boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Okay. Selepas SPM dapat result 9A, saya tak ambil bahasa Jerman atau Jepun. Satu lagi Canada just guna bahasa Inggeris, so kami tak perlu belajar bahasa. Lepas habis SPM tu, saya apply sekolah, dapat sekolah Petronas dan saya kena belajar di KDU Shah Alam, belajar A-level juga macam Zahiri. Tapi bezanya saya kena belajar A-level selama 2 tahun sebab A-level ada 2 exam besar. Boleh ambil dalam masa 1.5 tahun ataupun dalam masa 2 tahun, dan Petrol Scholar kena ambil dalam masa 2 tahun. Kami kena belajar 3 subjek, fizik, matematik dan chemistry. Apa yang kami belajar lebih kurang macam sekolah tapi lagi mendalam, lagi banyak exam dan lagi susah. Selepas habis A-level, macam result A-level yang first, waktu tahun first tu dapat akan guna result tu untuk apply uni ke overseas. Waktu tu akan guna result tu untuk apply sama uni yang kat Canada ni, ikut pilihan nak uni apa. Dan selepas beberapa bulan tu akan dapat macam offer dari uni akan kata macam admission diterima, tapi ada syarat yang exam kedua tu kena dapat berapa banyak macam exam kedua tu result dia orang nak macam mana. Okay, tu selepas dapat result exam kedua tu, baru kalau dah okey hantar ke uni dan uni terima, barulah admission tu betul-betul diterima. Selepas habis exam exam kedua dalam bulan 8 baru-baru ni, exam kedua bulan 5 baru-baru ni, dan result dapat bulan 8. Selepas bulan 8 tu saya fly dari Malaysia ke Canada sebab kelas start bulan 9 tahun ni, baru start je 2 minggu lepas. So tu je nak cerita pasal persediaan. Okay, boleh teruskan Nurin? Okay, boleh dengar jelas ke semua? Okay. Jelas? Okay.
Okay, baik Kak Nurin, lepas SPM, Kak Nurin dapat straight A untuk SPM. Lepas tu Kak Nurin apply 3 beasiswa tau. Kak Nurin apply JPA, MARA dengan Petronas. Dan Alhamdulillah Kak Nurin dapat ketiga-tiga beasiswa. Tapi Kak Nurin pilih beasiswa JPA sebab Kak Nurin awalnya salah Kak Nurin lah. Kak Nurin ingat beasiswa tau. Rupanya setelah baca kontrak semua tu rupanya dia adalah pinjaman boleh ubah. So basically Kak Nurin kena balik Malaysia lepas belajar kat Jerman and ada kontrak 10 tahun. Okay, so pesanan Kak Nurin sebelum ambil mana-mana beasiswa tu baca betul-betul. Jangan masukkan Kak Nurin, oh JPA, wow hebat. Ambil terus, no. Baca betul-betul, okay. Okay, so lepas tu Kak Nurin sambung dekat IMPACT, International Education College. Kak Nurin ambil persediaan ke Jerman sama macam Abang Zuhairi. So basically Kak Nurin belajar semula fizik, chemistry, maths, statistik semua. Banyak paper lah. Dia basically macam SPM tapi sangat susah. Okay, so tapi kan kita orang dalam fasa COVID kan. So kita orang kena belajar di rumah. So agak mencabar lah sebab kat rumah kan kena buat benda lain. Banyak distraction lain lah. Lepas tu tengok cerita lah, apalah nak belajar lagi. So susah lah. So memang kena ada disiplin tinggi. Tapi disebabkan Kak Nurin takut, so Kak Nurin belajar betul-betul dan Alhamdulillah Kak Nurin dapat dia total ada 3 subjek, so 3A dengan 1 subjek bahasa. So Kak Nurin dapat 3 A* dengan 1A untuk Jerman. Lepas tu Kak Nurin apply so boleh datang ke Jerman. So bila datang ke Jerman, Kak Nurin dapat kena kursus bahasa lah sama dengan Abang Zuhairi 6 bulan in order to masuk dalam universiti. Dan Alhamdulillah Kak Nurin berjaya lepas exam bahasa tu, so sekarang boleh sambung dekat exam dekat University Jerman. So basically kalau you nak adik-adik nak sama belajar dekat Jerman ni, dia punya language sangatlah penting. You memang kena betul-betul master the language in order to study here. Kalau you tak lepas, kemungkinan adik-adik boleh dihantar semula ke Malaysia. So yang penting kat Jerman ni memang bahasa dia Jerman. So itu je Kak. Okay, so sekarang Kak Fatin pula. So after SPM, saya apply untuk beasiswa JPA, Social Science yang JKPJ sekali dengan Abang Zuhairi dengan Kak Nurin lah. And dapat, tapi macam trick, there's actually a trick tau untuk the beasiswa tu. Dekat situ dia tulis beasiswa Social Science. Lepas tu bila nanti masuk kan, you guys actually will end up in a foundation in Political Science and Business Management. So kalau korang join kawan-kawan kami yang join that program tu, niat nak jadi psikologi, niat nak belajar psikologi apa semua kan, semua macam terhampar lah waktu tu sebab pokoknya yang tu macam foundation in Political Science and Business Management. So kalau korang apply untuk benda tu, need to be aware of that. And tak apalah, kami okay je dengan that program. Join in apa semua. Dalam program tu dia banyak a lot of reading sebab political science kan. So you need to do waktu kami mula-mula join tu kan, memang kami before that usually tak tahu sangat lah pasal hal-hal semasa apa semua ni, memang ignorant benda-benda tu. Tapi bila masuk program tu macam learn a lot lah about Malaysia, about our current issues and everything, about global issues and so on. Menarik. And then dalam tu dia korang juga ada banyak history classes, so you will need to learn a lot of history. Kalau tak minat history jangan masuk. And then there's also economic class and also a class in business management. There's also the French language class, yang tu tak lupa lah. So French language memang penting lah sebab kalau tak lepas certain that exam, untuk that exam memang tak boleh fly langsung. And dia also qualification untuk certain university. Contohnya kami nak masuk this one university tapi tak dapat. Walaupun kami lepas the interview, the manager of my batch tak bagi kami masuk sebab dia kata my French language tu macam nampak tak solid sangat in terms of grammar apa semua. So in the end up dekat Skema Business School, in the business school. So for currently dah ambil degree, this is my second year. So so program kami 4 tahun.
This is my second year and next year kami ada exchange 1 tahun. So exchange tu boleh lah buat dekat any partner university yang uni kami ada. Maksudnya sekarang ni yang tu je lah berkaitan dengan kami punya kos dan pembelajaran sekarang ni. Bila nak belajar pasal bisnes ni, although memang dia tak ada kaitan dengan apa yang kita dah belajar dekat high school, tapi kalau korang rasa because of your background tak ada belajar account, tak ada belajar pasal econs dulu waktu high school, it's not that hard to it's not that hard to catch up. I don't know, I found it to be quite easy sebab dia banyak understanding je tau. And bila korang belajar pasal social science, it's quite fun because you learn about society, you learn about how people work, about people's motivation and so on. So it's a very interesting subject lah, social science ni. Although dekat Malaysia sekarang ni bidang ni masih lagi macam not look upon favorably lah. Orang still tak popular, still ada this kind of negative connotation lah in regards to it. Tapi kalau korang datang overseas, it's actually quite a very popular thing lah, this kind of field. Okay, yang tu je. Baiklah, terima kasih diucapkan. Sekarang panel undangan diminta untuk berkongsi berkaitan kursus yang dipelajari secara lebih mendalam. Jadi dipersilakan Abang Zuhairi. Kalau macam kursus saya ni, apa yang saya dah buat macam sedikit kajian lah di Malaysia, Artificial Intelligence, tak banyak universiti yang tawarkan kos ni. Jadi saya ambil kursus Artificial Intelligence ni sebab demand kerja di Malaysia adalah sangat tinggi, terutamanya untuk company-company yang besar ataupun GLC lah, anak-anak syarikat di bawah kerajaan. So memandangkan nanti akan kalau kita baca macam berita banyak perkembangan robotics di Malaysia kan. Jadi untuk sektor-sektor tersebut kita memerlukan pekerja-pekerja yang mahir lah. Jadi saya sangat tertarik untuk ambil kursus ni. Perkursusan dia memang nama Artificial Intelligence dan antara subjek-subjek yang ada di dalam kursus tersebut ialah software engineering, programming, mathematics dan sebagainya lah, dan robotics juga, tapi yang tu untuk next sem yang seterusnya. Jadi kalau anda semua atau adik-adik form 5 semua berminat untuk ambil kursus ni, bagi saya bermula dari sekarang masuk join dah club Bridget Bistari tu, belajarlah serba sedikit untuk buat programming, beberapa programming language dan sebagainya lah. Kalau macam kursus saya bermula dengan Java. Jadi mungkin saya mengikuti perkembangan Instagram sekolah, ada kelab Bridget Bistari dan saya macam wah bestnya. Dulu mungkin zaman saya dulu macam kurang diberi pendedahan benda-benda macam ni. Jadi macam zaman kalian semua ni sepatutnya ambillah peluang tu untuk belajar dan menimba ilmu di usia yang muda, semasa macam kita tak banyak benda nak buat, macam banyak masa lapang. Gunalah masa-masa ni untuk belajar-belajar benda tu. Kalau untuk subjek SPM, kalau ni untuk untuk A-level lah. Oh, organisasi pengawas. Oh, cerita lah cikgu. Itulah saya tengok macam hebat lah sekolah menengah saya, sekolah atas dapat mengorganisasikan kelab-kelab yang macam ni. Keutamaan subjek SPM, kalau nasihat saya untuk A-level, ialah subjek-subjek elektif termasuk mathematics, math, biologi kalau nak ambil bio, fizik, kimia. Kalau macam saya dulu, saya ambil A-level Jerman, 4 subjek, mathematics, chemistry, physics dan juga Jerman. Subjek elektif tersebut macam kebanyakannya macam ulang apa yang kita dah belajar dari SPM. So kalau ilmu-ilmu daripada SPM tu kalau dapat digunakan time A-level sangatlah berguna. Bagi saya sangatlah senang lah untuk skor A-level. Tempoh pengajian saya ialah 2 tahun. Setahun setengah.
Tapi macam Raif dia lagi lama. Saya ambil 2 exam besar tu dalam 1 semester. Macam Raif dia ambil 2 berbeza. Kalau untuk kaedah pembelajaran ni, kalau untuk A-level lah, dia lebih kurang macam SPM sebab A-level ni ialah exam oriented. Jadi exam oriented ni sama sebiji macam SPM dia punya format dia. Memang kena buat passes, kena buat nota, sama A-level. Jadi siapa-siapa yang macam skor untuk SPM ni dan macam berminat untuk buat jawab-jawab exam ni, memang A-level tu memanglah sesuai untuk dia bagi saya. Dan yang saya boleh kongsi ialah kalau macam A-level ni kita kena rujuk balik lah apa yang exam format. Sebab untuk format dia macam SPM, dia ada format masing-masing. So memang kalau kita boleh tengok format tu, kita boleh kaji format tu, kita boleh faham dan juga boleh analisa lah pelbagai masalah dalam soalan tu, senang untuk jawab soalan. Sama macam SPM, konsep dah sama macam SPM, cuma higher level sikit. Ilmu pun lebih kurang, cuma ada lagi beberapa tambahan yang lain. Macam tu lah. Mungkin saudara Raif boleh teruskan dengan perkongsian dia. Okay. Saya nak cerita pasal chemical engineering. Saya tahu engineering ramai pelajar suka ambil. Okay, dari apa yang saya belajar. Okay, chemical engineering macam sekarang ni saya sedang berada di first year dalam applied science, mana kami macam belajar engineering secara general. Masuk tahun depan saya akan belajar chemical khususnya pasal chemical engineering saja. Okay, sekarang ni engineering macam daripada satu masalah yang kita nampak, yang ada dalam real life, engineering cuba untuk selesaikan masalah tu dengan create something product. Sebab tu kita ada macam mechanical engineering, chemical engineering. Okay, untuk chemical engineering, macam kerja kat offshore, macam kerja kat minyak tu, itu salah satu dia. Apa yang perlu student perlu, subjek yang perlu penekanan kalau nak sambung chemical engineering. Okay, macam Cik Kamil dah senaikan tu, subjek elektif yang sekarang ni memang penting untuk siapa nak sambung chemical engineering. Kalau siapa nak sambung macam mechanical engineering, semua subjek tu kecuali bio. Okay. Dan satu lagi, subjek yang disenaraikan tu, kalau boleh minimum dalam A untuk semua subjek tu, untuk secure kita punya position dalam kalau nak sambung belajar dalam chemical engineering. Lagi, sekarang ni saya akan, kalau engineering, saya belajar selama 4 tahun, 1 tahun untuk macam first year ialah dalam general tu yang saya cerita applied science. Lepas tu 3 tahun lagi second year, third year dan fourth year. Okay. So saya akan belajar lama sikit daripada orang lain. Selepas tu chemical engineering ni kat Malaysia ke memang pun macam high demand juga, sebab selalu macam engineering ni job yang selalu banyak pekerjaan dia, dan memang banyak company sama ada government ataupun bukan government untuk ambil chemical engineering. Lagi saya nak cerita, rasanya setakat itu dulu saya boleh cerita pasal chemical engineering sebab saya pun tak belajar banyak lagi. Tapi kalau ada apa-apa nanti saya kongsikan lagi. Okay, boleh teruskan dengan Nurin. Okay, Kak Nurin nak sambung dengan apa yang Abang Zahir cakap pasal A-level tadi. Okay, pada pendapat Kak Nurin lah kan, A-level ni kalau you pandai tak cukup tau, you kena pandai plus rajin. Okay, ni apa yang Kak Nurin tengok daripada batchmate Kak Nurin sendiri. Okay, mostly lah, especially budak Chinese dengan budak Indian, diorang sangatlah pandai. Tapi at the same time, diorang sangat-sangat rajin. So, bagi Kak Nurin, kalau you pandai je memang tak cukup. You kena sangat extra rajin, kena extra hard work. Sama lah macam you punya SPM. Kalau you berharap, oh lah, you senang je, you pandai, you tak payah belajar. Oh no. You kena betul-betul rajin. Ingat, usaha, doa, tawakal tu yang penting. Kalau you berharap kepada kepala otak you yang pandai, kononnya yang pandai tu je memang tak cukup. So,
Okay, kalau adik-adik teringin lah kan nanti ataupun nak akan ambil A-level, bagi pendapat Kak Nurin, adik-adik kena kena buat latihan lah. Dia banyak pasir daripada negara ni, negara tu. So banyak je pasir yang adik-adik boleh buat. Okay, for course Kak Nurin sekarang, Kak Nurin kan ambil automotive engineering. So basically Kak Nurin dah tak payah ambil chemistry, biology. Tapi instead Kak Nurin kena ambil physics, maths, statistik, AutoCAD ni mesti macam kena lukis-lukis bahagian kejuruteraan lah. So basically Kak Nurin memang kena master fizik betul-betul dengan matematik betul-betul. So bagi pendapat Kak Nurin, apa yang you belajar masa SPM dengan A-level sangatlah membantu untuk you untuk universiti nanti. Sebab basic-basic tu you betul-betul kena faham. You jangan ingat je, you kena betul-betul faham kenapa like this, kenapa formula dia macam ni. Jangan you hafal je. Kalau you hafal memang tak cukup. So bagi pendapat Kak Nurin, you belajar benda tu, belajar betul-betul, bukan belajar sekadar exam dan you lupa. Tak. Benda tu akan berguna sampai you universiti nanti. Okay. And sekarang kan adik-adik nak ambil SPM dan semua ada dekat rumah. So pesanan Kak Nurin, stay away from your phone kejap. Just macam limitkan masa you, jangan asyik ber-TikTok ke, tengok IG ke, tengok YouTube ke, tengok drama ke, kurangkan. So you belajar je dulu, ingat sekejap je you nak sengsara pun, nanti you akan boleh dapat. Contohnya nak pergi sambung macam Abang Raif kat Canada ke, Kak Fatim dekat French ke. So sekarang ni je you nak bersusah payah. Okay, so pesan Kak Nurin, belajar rajin-rajin, itu saja. Okay, Kak Fatim pula. Macam my program sekarang ni is a lot different lah. So tak banyak subjek yang korang tengah belajar sekarang ni macam relevan sangat pun. Tapi bukan nak kata macam, tapi macam in terms of like aktiviti co-curriculum pun semua. Contohnya macam if you enter R&D ataupun masuk bahas atau debate, that will be very helpful lah. Be it for my course which is Political Science and Business Management, ataupun for any other courses and any other macam interview lah yang korang perlu ada nanti, sebab you need to build up the the courage and the ability to speak and so on. Lepas tu kalau macam dalam program kami ni kan, untuk satu exam tu kalau korang buka tab kan dekat Google Chrome tu, macam 50, 60 ke 100 tab tu normal lah untuk satu exam apa semua. Sekali exam memang banyak tu lah kami buat buka. Lepas tu macam kalau nak buka, nak kena tulis, there will be a lot of writing juga. Writing about macam a report lah on artikel yang kita baca kan. So kalau dapat artikel daripada The Economist, kita nak kena kupas, hurai kenapa macam tu apa semua. And then kita nak kena bagi tahu reference and everything juga kat dalam tu. So writing skill pun very important in English. My program walaupun dekat negara France, it was done in English. So in terms of French language, dia macam banyak guna untuk keperluan harian lah. Tapi sebab JPA needs require their student untuk have this French language qualification. So kalau korang nak apply memang kena perlu ke your French language. Lepas tu my program ni kan, dia ada macam untuk datang ke Perancis ni, dia ada dua. Satu engineering, satu social science. And kalau untuk social science ni, read a lot, you write a lot. So it's actually dependent on your critical thinking skills and everything, how you present your idea, how you elaborate and argue. That's very important. And then kalau untuk engineering kan, based on my observation lah kan, diorang sentiasa busy. Macam nota apa semua, walaupun cikgu dah bagi dah dalam slide, cikgu still require them untuk salin apa semua tu to help them with memorization. Depa macam kalau kita tengok sentiasa buat latihan, depa punya workload pun a lot higher apa semua. And then memang selalu dengar lah depa stress and everything. So the time during foundation tu memang will be stressful lah, depending on the course that you choose. Lepas tu dia as Kak Nurin said, dia kena buat banyak practice and so on. Lepas tu don't be shy kalau nak tanya cikgu apa semua, minta resource lebih, minta latihan yang lebih apa semua untuk buat personal practice and so on. Jangan tak payah malu apa semua tu. Lepas tu
yang tu engineering lah. Macam engineering mostly dia similar. The situation is quite similar untuk situasi Kak Nurin dengan Zuhairi. There's a lot of workload. Tapi kalau dalam situasi my situation di mana social science and political, I need to read up on news apa semua, and because dulu I know nothing about the real world sebab selalunya baca novel je. I live in the fictional world. So bila masuk that program tu kan, dia practically like I was so lost. Everyone was so amazing, so advanced than me. Even though macam when it comes to history apa semua, my writing skill is good. Tapi bila masuk kelas-kelas macam politik apa semua tu kan, so saat ni dia cakap pasal 1MDB, pasal what kind of like our institution, everything. Memang lost lah waktu tu. Tapi sekarang dah better. So kalau korang nak masuk this program, you need to read up on news. Macam know more lah about the current affairs, current issue, bukan isu dalam Malaysia je, isu luar negara, and the social issues yang ada sekarang ni, pasal about rights, about environment and so on. And sekarang ni pun macam kita tengok lah banyak movement dekat dalam Malaysia sendiri yang untuk to fight for their rights macam tu, like Undi 18, lepas tu kita ada banyak forum pun semua kan. Even my organisation pun duk join with, and partnering with this with these forums and everything untuk this kind of topics. So even though kalau korang bukan dalam social science pun, read up on this kind of news because it's part of like what makes you an informed citizen. It's part of our responsibility as Malaysian. Okay, lebih sangat kau. Okay, lepas yang tu lah. That's social science. Okay, yang tu je. Terima kasih diucapkan kepada keempat panel kita. Majlis teruskan dengan minta panel undangan menceritakan tentang pembiayaan sepanjang belajar. Contohnya seperti kos pembiayaan dan juga pengalaman mendapatkan pembiayaan seperti cara permohonan dan pengalaman interview. Jadi majlis teruskan dengan Abang Zuhairi. Okey, seperti sedia maklum, saya dah mendapat beasiswa pinjaman boleh ubah daripada JPA. Maksud pinjaman boleh ubah tu ialah JPA akan berikan beasiswa, tapi kita bond dengan beberapa syarat yang diperuntukkan oleh JPA lah. Macam JPA JKPJ ni, syarat dia ialah kita terikat dengan kontrak JPA selama 10 tahun, belajar dan bekerja. Dan sebab apa nama dia pinjaman boleh ubah, dia boleh diubah jadi beasiswa. Syarat untuk JPA JKPJ ni untuk diubah jadi beasiswa ialah kita kena bekerja dengan agensi kerajaan, dengan di bawah kerajaan. Contoh menjadi cikgu, apa-apa je lah dengan di bawah kementerian kerajaan. Dia ada macam program selepas graduate di mana dia akan buat macam training untuk bekerja di bawah kerajaan. Jadi kalau kita masuk di bawah program tersebut, nanti kita akan kemungkinan besar lah kita akan diserap dalam agensi-agensi kerajaan untuk bekerja di bawah kerajaan. Yang kedua, kita boleh bekerja di bawah GLC. Contohnya macam Petronas, TNB, iaitu anak-anak syarikat swasta di bawah kerajaan. Syarikat-syarikat macam tu kita perlu macam JKPJ kena bayar 25% daripada beasiswa, daripada pinjaman boleh ubah tersebut. Kalau dengan swasta, kerja dengan swasta perlu bayar like 50%. Kalau bekerja di luar negara kena bayar penuh 100%. Kos pembiayaan untuk di dalam dan luar negara, kalau di dalam negara, kalau saya tak silap 400,000. Kalau tak silap lah, seingat saya, mungkin nanti panel-panel yang boleh betulkan saya, ke luar negara 800,000. Itu ialah peruntukan wang, kalau saya tak silap lah, itu adalah peruntukan wang daripada kerajaan kita untuk pelajar-pelajar belajar di luar negara. Ya. So itulah sedikit sebanyak macam modal kerajaan lah untuk memperolehi pekerja-pekerja mahir masa hadapan. Contohlah pengalaman saya untuk mendapatkan pembiayaan ini macam agak susah sebenarnya. Saya dah apply banyak beasiswa dan antara yang saya dapat ialah
Petronas, bukan Petronas, TNB dan JPA. Petronas, okay, ini pesanan yang paling penting untuk siapa yang rasa boleh apply beasiswa nanti. Masa nak isi beasiswa tu, isi maklumat dengan betul. Macam saya terlepas beasiswa Petronas sebab saya tulis alamat rumah salah. Ya, itu ialah realiti. Saya betul saya cakap, realiti kehidupan lah macam tu lah. Ya, semua orang buat silap kan. Saya silap isi alamat rumah, which is ada beberapa line yang saya tak isi. Jadi permohonan saya di reject oleh Petronas. Tapi kawan-kawan lain semua dapat interview Petronas kan. Padahal result semua sama, tapi saya tak dapat sebab salah isi alamat. Macam tu lah. Ingat betul, penting ni, isi betul-betul. Tengok betul-betul apa requirement dia nak apa, baru isi, baru hantar. Jadi saya dapat TNB dan JPA. TNB di dalam negara, course Electrical Engineering, dan juga JPA keluar negara lah. Jadi saya pilih untuk ambil JPA sebab sebab saya ada basic bahasa Jerman, jadi saya rasa boleh menyambungkan menuntut ilmu bahasa Jerman ni agak berguna sebenarnya bagi saya. Jadi interview JPA ni agaklah santai berbanding TNB, walaupun TNB untuk dalam negara. Untuk JPA perlu, masa zaman saya perlu pakai tracksuit dan juga t-shirt. Tu saya tak tahu kenapa, tapi itu yang kami perlu pakai. Pakaian ni ialah pakaian macam pakaian sukan, tracksuit dan t-shirt. Mungkin dia bagi macam peserta-peserta selesa ataupun tak nervous dan sebagainya lah, mungkin lah. Dan interview tersebut di dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Dia terpulang kepada panel interview. Kalau dia interview kita dalam bahasa Inggeris, kita kena cakap dalam bahasa Inggeris. Kalau dia interview kita dalam bahasa Melayu, akan cakap bahasa Melayu. Tapi untuk grup saya, kebanyakan dia bagi semua dalam bahasa Melayu. Kami perlu cakap bahasa Melayu yang baku dan fasih. Ya, begitu. Tapi bagi saya agak santai dan tak stressful lah. Saya agak enjoy lah interview tersebut, kenal beberapa orang dan sebagainya. Ya, itu saja. Boleh teruskan dengan Abang Raif dengan beasiswa Petronas. Okay, saya nak cerita pasal beasiswa Petronas. Okay, nak bagi tahu siap-siap. Beasiswa Petronas ni memang macam nampak dapat macam banyak duit, tapi memang kompetitif sebab memang setiap tahun memang beribu orang akan apply beasiswa Petronas. Tapi Petronas ambil dalam beberapa ratus saja. So memang spot dia memang sikit. Dan satu lagi engineering pula, Petronas Tajah memang engineering memang ramai. Petronas akan Tajah kebanyakannya engineering student, dan memang boleh kata memang ramai student akan apply untuk engineering. So memang macam Zai kata, isi betul-betul sebab memang ramai orang nak isi, memang ramai orang nak apply beasiswa Petronas ni. Okay, lepas result SPM, nak cerita saya lepas dapat result SPM, tolong prepare siap-siap beasiswa apa nak apply, course apa yang macam student-student semua nak, dan tengok requirement untuk setiap subjek. Untuk kalau beasiswa Petronas, general requirement, Petronas hanya nak minimum 9 A- dalam mana-mana subjek. Tapi kalau macam nak ada engineering, at least maths, fizik, kimia, semua tu macam nak minimum 9 A-. Ya, Petronas punya requirement rendah sikit daripada JPA sebab JPA pun macam ada yang subjek nak A, tapi Petronas nak 9 A-. Okay, selepas keluar izab, tengok Petronas punya website, nama dia macam Petronas sponsorship, tulis je Petronas sponsorship 2021 atau 2022 kalau nanti student nak apply. Situ akan ada dalam masa selepas izab keluar tu dalam masa seminggu je untuk apply. So memang agak rushing. Waktu tu saya tu macam ada masa seminggu je untuk apply dan memang agak rushing. So nak kena isi, nak kena check lagi, lepas tu nak kena upload dokumen apa semua lagi, memang agak rushing. So kalau boleh tengok siap-siap Petronas punya website, dan boleh juga tengok beasiswa yang lain. Okay,
waktu saya apply sama juga, saya apply GPA Mara, TMB dengan Petronas. Semua tu tolak negara, saya dapat semua kecuali TMB. Dan kenapa saya pilih Petronas? Satu sebab Petronas selepas habis belajar dengan Petronas, kami ada kontak kerja dengan Petronas, wajib kerja dengan Petronas, tapi dalam masa 5 tahun je. Kiranya lepas habis belajar tu, kira macam dah ada pekerjaan secure lah. Tapi challenge saya sebab nak kena kekalkan sepanjang tahun daripada awal belajar sampai graduate, kena kekalkan result yang elok sepanjang tahun. Kalau tak, nanti Petronas boleh terminate. Ya, macam Petronas ada kuasa untuk terminate kami punya sponsorship bila-bila masa je, bila kami result jatuh ke apa. Tapi kalau macam waktu A-level tu, memang dua-dua exam tu memang kena excellent. Sebab ya, waktu exam A-level tu memang Petronas tengok yang tu sebab nak fly. Lepas nak masuk uni ni, Petronas kata setiap tahun kena maintain 3.0. Kalau macam 2 kali tak lepas exam, kali ketiga boleh diterima lagi, kali ketiga tu akan determinate terus. Okay. Lepas habis apply Petronas tu, kerja sama lepas 5 tahun tu, Petronas akan bagi pilihan sama ada nak terus kerja dengan Petronas ataupun nak sambung kerja luar. Kiranya dah habis lah kontrak dengan Petronas tu selepas 5 tahun, so tak perlu bayar apa. Tapi kalau nak, saya sarankan lebih kerja dengan Petronas, at least ada lah pekerjaan nanti daripada kita nak cari pula kerja lain. Okay, dan satu lagi, kalau Petronas terminate sponsorship ni, Petronas memang tajuk student untuk engineering keluar negara saja memang banyak, dalam 1 juta lebih dalam di Malaysia. So tolong nanti kalau siapa-siapa dapat sekolah Petronas, jaga result baik-baik. Okay, nak cerita pasal pengalaman waktu interview. Okay, lepas dah apply online Petronas tu, akan macam Petronas akan macam bagi mesej yang kita dah, kalau kita punya application diterima, Petronas akan macam mesej kata untuk panggil interview. Waktu interview tu, macam waktu tahu saya, waktu tu sebelum COVID, so memang kena pergi ke tempat interview. Kami macam awal-awal tu, kalau boleh pakailah baju lawa-lawa, macam sebab Petronas ada requirement tapi kena pakai baju elok. So basically pakai macam blazer, pakai selak hitam, kasut hitam semua, pakai lawa-lawa sebab first impression juga. Okay, waktu pergi interview tu, Petronas ada dua session. First session macam computer test. Computer test tu macam tak ada macam, bukan tak ada salah betul, memang ada salah betul. Kiranya pergi-pergi tu macam ada computer test, ada macam soalan English, betul macam ada soalan maths. So kalau lepas habis first session tu, akan duduk dari Petronas akan tunjuk senarai nama yang dah ada shortlist kalau siapa yang dah lepas macam computer test tu. So siapa tak lepas tu kena balik lah. So siapa lepas tu stay, lepas situ session kedua macam ada macam interview, tapi dalam group interview, bukan solo. Group interview ni macam random je, Petronas akan letak kita dalam group dan akan nanti masuk dalam bilik, Petronas akan bagi macam satu topik untuk dibincangkan dalam satu group tu dan present macam satu masalah tu, dan macam kita kena present kat panel macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Apa nasihat saya, kalau boleh dalam interview tu jangan terlalu dominan, sebab Petronas dia tak suka student yang terlalu dominan. Maksud dia macam seorang tu, dia je cakap semua, dia tak bagi siapa-siapa cakap. Sebab Petronas nak tengok bukan yang boleh bercakap banyak, tapi Petronas tengok kerjasama antara dalam group. Okay, Alhamdulillah waktu saya interview tu, semua group member saya semua bagus-bagus. Kami berkongsi semua idea semua. So Alhamdulillah kami semua dapat Petronas punya sekolah. Waktu saya tu ikut panel lah, boleh bercakap dalam English ataupun Malay. Tapi saya cakap je dalam English. Tapi kalau macam nak selit-selit bahasa Melayu tu, Petronas tak kisah pun. Tapi kalau boleh cakap dalam English kan, nak tunjuk macam yang boleh betul-betul speaking sebab nak pergi study luar negara. Okay, tu je yang nak cerita pasal result interview waktu Petronas.
lepas habis interview tu nanti Petronas akan hantarlah juga macam boleh check dekat website Petronas. Result dah keluar kan, boleh check kalau dah result diterima tu kita akan dah sama belajar ke tempat yang Petronas suruh tu. So nanti bila result keluar tolong check betul-betul. Dan saya tahu sebab apa result keluar ada yang nak seronok kan, tapi masa untuk apply tu memang sekejap. Sebab saya pun ada sampai ada certain beasiswa saya terlepas sebab terlalu banyak nak isi dan masa tu terlalu sikit. Nanti lepas result keluar tengok dan sediakanlah apa result SPM tu, tolong photo stick ke apa kan, sebab nanti nak upload. Satu lagi interview berbeza sebab waktu tahun saya waktu tu sebelum COVID memang kena pergi, tapi waktu tahun yang macam tahun yang batch Fatih tu macam sebab COVID dan mereka kena macam guna interview secara online je. So interview tu depends, tapi yang saya boleh cakap yang tu je daripada pengalaman saya. Okay, tu je nak cakap pasal sekolah Petronas. Nanti kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya. Okay, teruskan Nurin. Okay, Kak Nurin beasiswa pinjaman boleh ubah macam Abang Zuhairi, tapi kita orang ada 2 course tau untuk Jerman. Satu kejuruteraan and satu lagi sains teknologi. So basically apa yang beza antara dua ni adalah tahun pengajian kita orang. So bagi Kak Nurin kejuruteraan selama 5 tahun lebih. 5 tahun macam tu lah, dia campur degree plus master. Tapi Abang Zuhairi dia sains teknologi 3 tahun ni. 3 tahun. Okay, so macam Abang Zuhairi cakap, kita orang interview macam biasa, tapi untuk grup Kak Nurin, kita orang kena cakap dalam 2 bahasa. Satu English and satu lagi Malay. Tapi grup Kak Nurin, mostly kita orang 5 orang kot tak silap. And 3 Chinese, 2 Melayu. And 3 Chinese ni, dia orang tak boleh cakap Melayu. So dia macam benda ni kita tak boleh semestinya kita pandai English. Waktu dia tanya Melayu, kita kena cakap English. Tapi kita kena alert lah. Kalau dia tanya Melayu, kita jawab Melayu. Dia tanya English, kita jawab English. So kena alert. Jangan terlalu overconfident. You macam nak tunjuk, wah English I hebat. No. JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam ni kerajaan. So basically dia nak dua-dua. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. So you kena alert lah apa soalan orang tu. Okay. So Kak Nurin dapat kejuruteraan. So Kak Nurin akan sama Jerman untuk degree dan master. So dekat Malaysia, Kak Nurin tak ingat roughly berapa, tapi monthly kita orang dapat 400 Malaysia, 400 ringgit kot lebih kurang. And dekat Jerman untuk sambung degree dengan master, monthly we got around 90, 100 plus nak dekat 1,000 euro lah. Okay. So basically cukup je. Tak sebanyak macam Petronas tapi cukup je kalau you betul-betul jaga. So tu je kot. Okay, sama yang Kak Fatih. So scholarship kami JPA juga. And waktu dekat Malaysia dulu dapat dalam 400 macam tu. And sekarang ni dapat dalam 960 euro. More than enough sebab kalau kira macam kalau kira cost of living dalam 400 macam tu, 500 macam tu je untuk cost of living, and more than half you guys boleh spend on travelling or something. You can save also if you want, tapi travelling. And then macam like and yang ni sekarang ni kan, this is the opportunity lah for you guys to actually like discover yourself, learn more about yourself. And duit tu bukan untuk macam you can that money can also like empower you guys untuk take opportunities yang sebelum ni tak open for you. Contohnya macam you can take classes, online classes yang macam nak kena bayar untuk untuk dapat the certificate ataupun untuk kena bayar untuk to access it and so on. So macam so that's one of the benefit lah. And also sekarang ni my course walaupun dia 4 tahun tapi dia sampai degree je. Tapi kalau yang engineering in France tu dia sampai master. So nanti macam kalau I balik Malaysia, I return with a degree lah, even though I plan to take another scholarship kalau dapat lah. Okay, so macam in regards to macam interview experience kan, dia mesti sama je JPA apa semua tu. And then like Raif said, the JPA punya interview pun dia in group. And
Betul lah macam Raif kata, kalau dia kata macam interview ramai-ramai kan, kita tak boleh cakap seorang-seorang je, macam seorang-seorang short dia cakap kan, sebab ada banyak idea. Sebab the reason is because like one thing, dia nampak personality kita tau. Kalau kita cakap je kan, is nampak kita selfish apa semua, kita tak kisah pasal masa kita punya team member, masa the interviewer apa semua tu. So jangan so respect their time, respect your, and expect them to respect yours lah. So yang tu satu, bila cakap apa semua tu, make sure to watch the time lah, don't elaborate too much and so on, make it succinct, maksudnya padat lah, make it padat. And then kalau apa lagi soalan dia, lepas tu macam JPA ni, kalau kami nak kena balik nanti nak kena kerja dengan kerajaan dalam 7 tahun macam tu. Tapi kan kalau marah kan, korang dapat pinjaman juga. Tapi kan pinjaman tu nanti dia macam boleh ubah based on your result. So nanti korang nak kena bayar. Tapi kalau korang yakin bahawa macam korang will be in demand kan, so apa masalahnya kalau ambil marah? I think marah is better than JPA tau. JPA I'm stuck with working in the government ataupun dengan kalau nak kerja dengan private kan, I still need to pay half. Kalau nak kerja overseas tak boleh. So kalau marah, you guys dapat result elok, korang nak kerja overseas, kerja pay lah, dapat gaji tinggi apa semua, nak bayar cepat je. So nanti kan, I recommend marah ni walaupun sekolah JPA. Tahu tak? Tapi, yelah. Okay, so macam nak kata lah, marah better lah sebab you know, sebab JPA kan, like dia dekat kontrak dia tulis kan, dia pun bagi pinjaman tu 1 sampai 600,000. Tapi kan kalau untuk kerja kan, tempoh kerja dia tulis 7 tahun je. Dia tak tulis 1 sampai 7 tahun. Saya tak puas hati. So yang tu lah, bila saya baca tu memang geram. Tapi tak apalah. Tapi tak apa, kita dah sign apa then. Waktu tu UM pun dah tutup apa semua, tak boleh nak apply. So apply je JPA tu apa semua. So in the end macam tu lah, kontrak, baca elok apa semua, understand your contract and everything. By the way kan, macam course engineering tu memang untuk datang ke France memang bukan senang tau. Yang datang tu, you guys still ada exam apa semua, and kalau tak lepas, start in Malaysia walaupun dah buat preparation. And kalau korang start in Malaysia, kalau JPA kami tak tahulah, tapi kan yang student marah, mereka akan still sponsor you guys untuk study in Malaysian University lah. In a way yang tu macam bagus lah. Ada lagi macam peluang kedua, tapi JPA I'm not sure. Tapi itulah, your result during the foundation is very important. Asinda. Okay, so ada roommate dekat dalam. So nanti kalau macam korang datang sini, nanti nak kena cari rumah sendiri apa semua. Oh ya, kalau korang pilih scholarship untuk datang ke France, JKPJ, yang lainnya daripada yang Jerman ni kan. Kalau korang datang, korang before study dah bahasa French apa semua kan. Nanti korang akan fly sini dalam bulan 7, bulan 6 and then study start bulan 9. So 2 bulan tu korang buat apa? Korang akan duduk dengan family angkat. So kalau macam bila duduk dengan family angkat, you guys will experience lah how French culture is actually is. And kalau dapat family angkat yang baik, dia orang bawa you guys untuk jalan-jalan. Kami tak ada tau sebab COVID. So kami tengok status junior, jealous sebab mereka ada family angkat. Dia pun cerita family angkat macam tunjuk pasal budaya, cerita pasal dia artis and so on, pasal mereka punya makanan. Lepas tu macam belajar lah mereka punya culture. Lepas tu the family angkat pun sangat supportive untuk tolong mereka belajar bahasa French. They have session di mana mereka belajar and so on. So that's why okay lah, I think sebab macam tak ramai tau yang minat datang ke France. Mostly macam more interested in German and so on. Maybe macam France ni dia tak ada, sebab dia negara maju yang cliche kan. So tak ada macam unique culture yang dipromote ke dunia macam Korea, macam Jepun, macam UK. So tak ada minat lah yang tinggi terhadap negara France. Tapi itulah, I would like to share that although in terms of culture ada je yang menarik kan semua, tapi macam in terms of living as a student kat sini banyak benefit dia. Sebab in terms of cost of living, I can confidently say study kat France lebih murah berbanding dengan negara-negara lain lah. Korang boleh jimat banyak lagi, so banyak lagi duit untuk korang pergi travel, untuk korang beli baju ataupun untuk korang simpan. I mean macam masa pun macam better lah in terms of quality of living while here alone rather than while in Malaysia. So yeah,
macam kalau korang tak ada reason, macam tak berminat untuk study overseas pun kan. I mean, I think the money is enough to motivate you guys. Because although money is not everything, it enables you. It enables you to do many more things. Yang maybe you guys will many more things, many more to reach out to many more opportunities yang korang takkan ada kalau you guys don't have the money to do it. Yeah. So, itu je. Terima kasih diucapkan kepada keempat-empat panel undangan. Mari teruskan dengan meminta panel undangan menceritakan pengalaman menarik yang diperoleh ketika di luar negara. Seperti hubungan bersama rakan-rakan, Islamofobia di sana, makanan-makanan yang ada, bersama pensyarah dan lain-lain lagi. Dan jikalau panel undangan mempunyai apa-apa gambar, bolehlah share dalam Google Meet ini. Jadi diteruskan dengan Abang Zuhairi. Okay, seperti yang sedia maklum, saya ambil kursus bahasa di Berlin. Untuk pengetahuan semua, Berlin ni ialah ibu negara Jerman. Tetapi, meskipun dia ibu negara Jerman, dia bukanlah bandar yang paling Jerman dalam Jerman. Terlapor, kalau kalian berpeluang untuk datang ke Berlin dan belajar ataupun bercuti, kalian akan jumpa di Berlin ni betapa ramainya orang asing berbanding orang Jerman sendiri. Dan bahasa yang selalu digunakan dekat Berlin ni ialah bahasa Inggeris. Ya, itulah kalau macam pergi kedai mana-mana pun kebanyakannya semua boleh berbahasa Inggeris orang yang menjual tu. Dan kalau dia nampak kita macam pendatang asing, orang asing, dia akan cuba untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Kecualilah kita berbahasa Jerman dulu dengan mereka lah. Jadi saya cuba sehabis baik lah untuk berbahasa Jerman bila pergi ke mana-mana kedai beli barang semua. Dan saya juga cubalah untuk mendengar perbualan-perbualan orang Jerman ketika macam berbeli barang, apa yang dia cakap. Contoh macam saya nak bayar pakai kad, macam mana nak cakap dalam bahasa Jerman yang orang Jerman selalu guna. Jadi saya akan dengar beberapa perkataan-perkataan yang penting ataupun frasa-frasa yang penting yang digunakan dalam kehidupan seharian. Tapi kadang-kadang dan apa yang menarik dekat Jerman ni, dia bukanlah cakap bahasa baku seperti juga bahasa Malaysia, ada juga logat-logat yang sendiri. Macam dekat tempat saya ni, di Bayern, di wilayah Bayern, dia ada satu logat ni yang setakat ni saya masih tak faham langsung lah. Saya pernah beli roti di satu kedai ni dan dia bercakap dengan saya Jerman di dalam logat Bayern. Memang saya tak faham langsung. Dan saya perlu inform orang tersebut yang saya cuma faham bahasa Jerman yang baku. Jadi tolonglah cakap bahasa Jerman yang baku dengan saya. Baru dia, okay. So itulah antara beberapa pengalaman-pengalaman yang menarik lah yang saya alami di negara Jerman ni, which is logat dan juga keadaan di ibu negara Jerman sendiri. Jadi kalau hubungan bersama rakan ni saya boleh katakan, saya rasa semua kot sekolah, rakan-rakan adalah sangat supportive dan rakan-rakan ialah tulang belakang kita. Kita menangis, gembira, sedih, heartbroken, semua akan cakap dengan kawan lu. Itulah mereka di samping kita, apa-apa pun kawan lu, macam tu lah. Itulah kehidupan di luar negara. Kita ada kawan kita je, ibu bapa kita jauh, hanya boleh dihubungi melalui telefon ataupun online. Yang ada dekat kita ialah rakan. Jadi perlulah jaga hubungan yang baik dengan rakan. Kalau ada perselisihan faham tu, cepat-cepatlah minta maaf, selesaikan masalah dengan baik. Termasuklah, bukan dekat Jerman saja, termasuklah di sekolah mengenai sekolah atas lah. Terutamanya macam nak exam ni, minta maaf lah, siap berbaik-baiklah semula, macam tu lah. Kalau dengan pensyarah, untuk kursus bahasa sangatlah ramah dan juga sangatlah membantu sebab dia tahu yang kita cuma faham bahasa Jerman yang baku, boleh buat ayat yang baku, cakap yang baku.
Jadi dia pun berusaha untuk macam cakap slow-slow dengan kita, cakap supaya kita dapat faham dia pun faham kita. Macam tu lah. Dia sedikit sebanyak pensyarah. Macam persatuan dulu masa di Intech, saya pernah join saya dan Nurin pernah join satu persatuan nama dia Toastmasters, which is dalam persatuan tersebut dia menggalakkan kita untuk buat public speaking. Kita akan dapat tema setiap minggu dan kita akan perlu bercakap tentang tema tersebut, buat slideshow, mungkin ada diperuntukkan masa 5 minit dan kita akan bercakap lah, menghuraikan tema-tema tersebut lah dengan lebih dalam. Itulah sedikit sebanyak pengalaman yang menarik saya peroleh di perantauan. Teruskan dengan saudara Raif. Okay. Pengalaman yang saya nak cerita. Okay, di BC Canada ni, tempat yang saya berada sekarang ni nama dia Vancouver, City Vancouver, dan city ni yang paling cost living yang paling tinggi dekat Canada sebab city yang saya berada sekarang ni dia macam tepi laut, memang cantik satu dan memang ramai foreigner. Macam Zeri kat Bali tu memang ramai foreigner, macam sini pun ramai yang expect sampai sini nampak mata biru, blonde, sampai-sampai semua mata hitam, rambut hitam juga. Memang banyak orang macam dari ASEAN suka duduk kat Canada ni menetap. Bila tanya je, Canadian ke foreigner, dia orang akan mengaku macam Canadian tapi sebenarnya dia pun macam pindah dari Asia ke Canada. Memang sampai satu kat tempat ni, sampai tu memang macam satu town tu macam Chinese je. Sebab memang banyak, memang sini macam banyak gila foreigner. Tapi yang Canadian sini memang saya boleh cakap memang alhamdulillah memang bagus, memang baik dan memang friendly Canadian sini. Even macam kami Canadian cakap English, so kalau macam kita tak faham ke apa, kadang dia orang cakap laju, macam kita pun kadang cakap dia orang tak faham kan, dia pun tak macam tak marah ke apa, dia pun macam ulang balik macam sorry buat apa semua kan. So apa yang saya rasa sangat tahu sebab Canadian setiap kali saya masuk macam kedai ke apa semua kan, dia orang macam akan tegur hi, welcome, how are you day, dia orang macam tanya. Lepas tu bila nak bayar, habis bayar pun macam dia orang akan cakap that's good, see you later apa semua. Memang dia orang akan cakap satu-satu, memang akan cuba macam being friendly. Saya tiap memang semua kedai macam tu. Dan kalau kat sini yang saya rasa menarik sebab kalau kita berjalan kaki nak lintas jalan, even kalau macam patutnya tak boleh, Canadian akan betul-betul stop sebab dia orang macam bagi kita punya kuasa untuk kita jalan kaki, kita macam lebih berkuasa untuk kita berjalan kaki daripada orang yang bawa kereta. Satu lagi, kat sini memang public transport untuk student free je, semua public transport free untuk student. Dan orang sini memang betul-betul jaga macam environment. Kalau nak buang sampah tu memang kadang saya pun pening. Nak buang sampah tu kalau kat Malaysia buang je kan. Sini macam ni boleh recycle, ni tak boleh recycle. Ni boleh kompos, ni tak boleh kompos. Macam banyak tu sampah kan. Kadang pening juga. Okay tu. Pengalaman yang saya belajar ada sini satu lagi. Macam sini banyak juga Malaysian. Dekat uni saya ada banyak juga Malaysian. Macam best saya saja dah 6 orang yang dari Petronas, sebab tu ada JPA seorang. So dengan kawan-kawan ni kenalah rapat kan, sebab kawan-kawan je lah nak tolong kita kalau ada apa-apa masalah. Nanti kalau duduk dengan housemate kita pun, macam saya duduk dengan senior saya pun, kenalah ada hubungan baik dengan senior sebab sini, kebanyakannya senior yang tolong saya dan kawan-kawan saya bila sampai sini. Senior tolong ambil, tolong tunjuk apa semua, tolong cerita apa macam mana nak adapt video kat sini. Dan dekat uni saya juga ada macam Malaysian Club. So memang dalam 20 macam adalah 30 orang macam tu, 40 orang macam tu kan Malaysian. So macam okey lah, kadang-kadang macam kami buat macam gathering apa semua, macam jumpa-jumpa, sembang apa semua kan. Dengan lecture, nak kata dengan lecture saya pun taklah intens sangat lah dengan lecture sebab sekarang saya baru masuk belajar dalam 2 minggu dan satu lecture hall saya macam 200 orang. So tak ada lah macam nak pergi, tapi kalau waktu macam A-level tu memang macam kelas sikit, tapi memang lecture kami semua bagus-bagus dan ajar kami memang kalau kat A-level dulu lecture memang ajar, kalau ada masalah lecture akan tunjuk
sampai orang faham. Kalau lecture A-level saya. Kalau macam kat uni ni, lecture ajar je kat depan tu. So macam betul ada assignment, setiap hari ada assignment kan. Okay. So saya nak cerita kalau nanti kalau siapa-siapa nak datang Canada ni, jangan takut sebab orang Canada memang friendly dan nice. Even foreigner pun nice juga. So kalau macam tegur je, dia orang macam tak kisah pun. Kalau tak faham ke English apa pun tak apa. Lepas tu kat sini orang terbuka. So Islam tu even kalau kita Muslim pun Islam pun dia orang tak kisah. Tapi cuma dia orang cuba tak apa faham lah macam kita punya lifestyle. Macam kadang macam kedai tu tulis bagi kita makan kan. Tapi dia pun tak tahu cara marah pula sebab dia pun tak tahu je yang kita tak boleh makan satu benda kan. Dan kalau nak makan kat sini, tolong tengok betul-betul sebab halal food tu memang macam non-halal food kat Malaysia. Memang susah nak cari. So kalau setiap kali keluar makan tu memang makan sayur ataupun udang, ikan macam tu je. Sebab ayam pun semua tak boleh makan. Tapi macam kalau ada je kedai jual yang halal, ayam halal so balik boleh masak. Kadang-kadang macam kalau kita request kat kedai nak minta halal food, pun tengok juga tahu. Sebab kadang dia orang ingat tu halal tu macam tak nak letak pork kan. So tapi ayam tu tak sembelih, so tak boleh makan kok. Semalam pun saya beli burger, dia tulis halal. Tapi ayam tu dah disembelih, tapi dia letak pork juga dalam tu, dia orang tak tahu. So tengok betul-betul makan tu je. Yang boleh saya kata kat Vancouver ni memang ramai orang sebab Vancouver ni memang cantik. Ada gunung, tepi laut pula kan. Memang cantik kan. Okay. Okay, teruskan dengan Nurin. Okay, so Kak Nurin sambung apa yang Abang Zahiri cakap. So basically Kak Nurin dengan Abang Zahiri sampai Jerman hujung bulan 2. Okay, kita orang total dalam batchmate kita orang ada 30 orang. So basically kita orang split dua bahagian. Satu duduk atas, satu duduk bawah. So basically kita duduk sesama Malaysia. So bila duduk sesama Malaysia ni dia macam lagi Kak Nurin tak adalah rasa macam homesick sangat tau sebab kita duduk sesama kita. Tetapi bagi Kak Nurin sangatlah tidak boleh memperbaiki bahasa Jerman Kak Nurin. Sebab Kak Nurin duduk dalam satu bilik tu, ada seorang kawan Kak Nurin perempuan tu, dia orang utara juga. So Kak Nurin pun orang utara. So basically kita orang memperkasakan bahasa utara kita orang instead of Jerman. So Kak Nurin macam susah sikit lah untuk memperkasakan bahasa Jerman. Okay, so sebelum kita orang fly ke Jerman, kita orang kena ambil satu macam exam language, komputer lah. Di situ nak tentukan di mana kelas-kelas kita orang. Okay, so bagi Jerman, kita orang ada level A1, A2, lepas tu B1, B1, B1+, C1, C1 semua tu kan. Okay, so Kak Nurin dapat level paling tinggi lah. Okay, so basically Kak Nurin waktu tu rasa macam pressure lah sebab kita dah lah lama tak cakap bahasa Jerman. Lepas tu tiba-tiba nak duduk dalam kelas yang hebat. So bagi Kak Nurin, apa yang Kak Nurin buat, Kak Nurin dengan rakan-rakan Kak Nurin lain, total batchmate Kak Nurin yang masuk kelas tu 6 orang. Kak Nurin je yang Malay, yang lain semua Chinese dengan Indian. Dia orang sangatlah rajin. So Kak Nurin rasa sangatlah kompetitif tau. Kak Nurin sangatlah stres dan Kak Nurin jadi only girl yang dalam kelas tu. So apa yang Kak Nurin yang kawan-kawan Kak Nurin buat, kita orang sangatlah tumpukan perhatian dan kita orang je yang buka kamera tau. Yang budak-budak Auslander, bahasa English, budak-budak overseas semua tak buka kamera. So cikgu-cikgu tu sangatlah macam menyayangi kita orang lah dan kita orang dapat more daripada student yang tak buka kamera. So adik-adik sekarang kalau belajar online tolong buka kamera ya, sebab itulah tanda kita nak menghormati cikgu dan kita boleh lagi fokus dengan cikgu. Okay, lepas tu dah ambil exam bahasa-bahasa semua tu. Okay, bab makanan, Kak Nurin rasa Berlin sangatlah easy sebab kat sini ramai sangat orang-orang dari overseas, especially orang-orang Turki tau. So kalau you nak tengok orang pakai tudung tu, merata-rata je pakai tudung. Like macam you pun orang akan ingat you orang Turki sebab kat sini sangatlah ramai orang Turki. So kat sini makanan halal yang banyak
Kak Nuri rasa kebab lah. Mostly semua kebab. Lepas tu Asian market pun banyak juga. So basically Kak Nuri dekat sini memang kita orang masak lah. Kak Nuri masak macam-macam. Contoh teringin nasi ayam buat sendiri, teringin rendang buat sendiri, teringin apa-apa masak sendiri. So basically Kak Nuri tiap hari memang masak. And Kak Nuri kat sini memang memperkasakan skill masak tu lah, sebab kan nak makanan halal kan macam tak semua benda kita ada. Okay, tapi boleh je, ada je kedai Thailand halal, kedai macam-macam lah. Tapi basically makanan Jerman ni memang tak sedap main. Lepas tu spicy diorang pun macam spicy diorang lah, tak macam Melayu punya tekak kan. So lepas tu apa lagi okay, yang ni dekat Berlin. Kak Nurin sekarang tak pindah lagi tau ke Universiti Kak Nurin sebab tak start semester lagi. So Kak Nurin ni cakap berdasarkan realiti. Okay, belajar dekat Jerman ni bagi Kak Nurin sangatlah susah. Bukan dari segi bahasa je, semua benda susah. Okay, Kak Nurin sebelum nak pindah ke Universiti Cologne sana tu, Kak Nurin kena cari rumah tau. Kak Nurin message dalam, Kak Nurin rasa 50 rumah kot in order to dapatkan rumah untuk stay sana. And mostly memang kena cakap bahasa Jerman lah. Memang you kena hantar gambar you, kena hantar karangan you. And mostly Kak Nurin dapat fake hope. And apa yang Kak Nurin rasa sedih, dia tak macam Berlin tau. Berlin Islamofobia tu memang tak ada. Tapi dekat city-city lain tu memang adalah. Kak Nurin kan pakai tudung. So bila Kak Nurin hantar tu, tiba-tiba orang tu cakap, oh rumah ni free, esok boleh masuk dah. Tiba Kak Nurin tanyalah, okay. Lepas tu dia kata, oh nanti kalau datang rumah ni boleh tak buka tudung. Lepas tu Kak Nurin cakap lah, oh tak boleh buka tudung semua. Tiba-tiba dia cakap, oh rumah ni tak free. So basically benda tu macam biasalah. You tak akan terkejut lah sebab Kak Nurin kan perempuan pakai tudung pula kan. Lepas tu orang Asia pula kan. So macam susah sikit lah. Okay, lepas tu bab study tu Kak Nurin rasa macam first time tu susah lah sebab bahasa Jerman kan. Diorang punya tulisan pun lain, contoh koordinat diorang pun lain, semua basically lain. So you macam datang Jerman ni bukan untuk bersukaria lah. Jangan ingat Jerman. Dulu Kak Nurin ingat Jerman hebatnya semua. Tapi masalahnya Kak Nurin menyesal sikit lah pilih Jerman sebab susah bahasa semua tu. Tapi nak buat macam mana, dah dapat kan, kenalah buat terbaik, jangan menyesal, percaya, yakin. Setiap benda yang susah mesti ada kemanisan selepas tu. Okay, so public transport. Okay, kat sini kan binatang yang banyak tepi-tepi jalan, kat sini tak ada stray cats or dogs tau. Semuanya ada haiwan yang peliharaan je sebab diorang takkan sesuka hati ada haiwan merata-rata. Dan sesiapa nak bela anjing ataupun kucing kena ada tax. Everything need tax. And apa yang Kak Nurin rasa tak masuk akalnya, kita orang kena bayar tax untuk radio. Kak Nurin pun tak tahu sebab apa kena bayar tax untuk radio. Dan tax untuk radio pun bukannya murah. Hari tu tiba-tiba dapat kena bayar 100 euro lebih plus. And benda tu macam tak make sense lah. Dia banyak sangat tax. And lagi satu, Kak Nurin rasa terkilan sikit sebab Kak Nurin suka kucing. Kat sini, kat tepi jalan memang tak ada kucing langsung. Anjing je rata-rata tempat. So kalau you nak tengok kucing pun tengok dalam rumah, kedai-kedai, ada cermin, tengok situ je lah kucing. Sebab mostly memang anjing semua tu memang Kak Nurin banyak kali lah lari terkejut-terkejut sebab ada anjing rata-rata kan. So, and lagi satu untuk perempuan dekat Berlin ni, kita orang macam susah lah untuk macam keluar malam-malam sebab diorang kan suka drunk kan, mabuk. So, macam selalu kena kacau-kacau. Tapi benda tu dah biasalah bagi Kak Nurin sebab ada lagi orang lain yang macam baik. So, macam benda tu tak rasa kita insecure lah, tak rasa tak selamat lah. And tu je kot. Bagi Kak Nurin beli bahan-bahan makanan tu murah lah. Yang mahal maybe like macam kena bayar tax tu. Tapi mostly kita tak kena bayar pun tax tu. Orang yang macam kita punya landlord yang kena bayar. So basically yang tu je kot. Okay. So sama yang Kak Fatin. So in regards untuk macam pengalaman hidup dekat France ni kan, dia mostly dia macam Europe kau, Nurin kata tak ada kucing, tak ada anjing, no stray cats apa semua. Tapi actually dia banyak kau, and dekat tempat yang saya tinggal sekarang ni, it's actually considered as bandar persaraan.
So macam kalau orang dah besar apa semua tu kan, orang akan datang sini. So banyak yang macam orang tua-tua apa semua tu kan, main bila kita pergi bandar apa semua tu. So sini tak ada macam gelap or anything. So tak ada lagi experience lah kena kacau macam Kak Nurin tu. In a way macam my city is quite friendly lah. Sebab it's a very calm, peaceful city, dekat dengan pantai. Sekarang ni duduk dekat atas tempat saya tinggal sekarang ni macam practically on a mountain. So kalau nak pergi bandar, nak beli barang apa semua tu, I need to take the bus dalam 10 ke 15 minit, 20 macam tu, sampailah dekat supermarket. Lepas tu sampailah ke bandar. So at my place is quite calm. Tapi nak kata in terms of Muslim in here, dia actually quite common lah. Kalau kita sekali keluar tu jumpa dalam 4-5 minimum kalau keluar pergi beli barang. Tapi kalau keluar lama tu 10-15 biasa tu kan. So ramai, it's quite common. So dia tak ada sangat pun Islamofobia kat sini. Tapi adalah dengar juga daripada kawan-kawan pengalaman mereka apa semua kan. Ada kata dia pernah kena tengking tiba-tiba sambil duduk beratur dekat H&M maksudnya. Duduk beratur dekat H&M kan. Tiba-tiba ada orang pergi tengking dia apa semua pasal sebab dia Muslim kan, everything. Tapi ada another fresh guy pergi argue balik, dia tengking orang yang tengking dia tu balik apa semua kan. So dia macam mana dia kata, dia macam reasonable people, kind people everywhere lah. So jangan nak risau sangat pasal benda tu. Just don't be alone lah. Don't be alone at any time, at any moment apa semua tu. Tambah sekali waktu malam, anything. Common sense lah kan. So and dekat sini itulah in terms of Islamophobia, tak payah panik sangat kalau if you're not alone, kalau you're in public space, dia pun friendly je. Macam kami pun macam kadang-kadang kalau ada benda macam berat sangat kan, nampak ada orang nampak macam kita struggle do angkat grocery shopping tu. Wah tu banyak lah, macam banyak benda nak beli kan. So sentiasa macam ada problem nak angkat. Ada je orang akan macam volunteer tanya nak tolong angkat apa semua kan. So they are kind people everywhere. Tak ada problem pun nak hidup kat sini. Just keep an open mind lah dengan semua orang. Kita pun janganlah diskriminasi orang apa semua kan. Kalau kita nak expect orang untuk tak diskriminasi kita. Lepas tu kalau tinggal kat sini, kami tak kena bayar tax apa semua tu. And kalau korang tinggal sini, the French government akan actually you also like enjoy some benefits yang French residents sendiri akan enjoy. Contoh kat sini kan, being young, being student, banyak benefit dapat. Contohnya dapat cheaper transportation, transportation punya subscription lah. Monthly, yearly apa semua tu lebih murah. Lepas tu kalau korang punya student, resident, kalau sewa rumah tu, kerajaan akan bantu bayar dalam 50%, 60%, ada yang bayar dalam 40% depending on where you live lah. Kalau live macam dengan orang, dia dah bagi sikit lagi lah. Tapi macam saya duduk seorang-seorang in one apartment, saya dapat asalnya 440 euro, saya dapat kena bayar 170 je sekarang ni. So that's why macam duduk dekat France ni, macam saya promote sangat lah sebab in terms of cost of living memang murah sebab kerajaan France banyak bantu. Lepas tu kita pun dapat enjoy dia punya health benefit ke. Kalau kita pergi jumpa doktor apa semua kan, kerajaan tanggung separuh, ada diskaun apa semua. So dia tak ada discrimination pun terhadap international people, terhadap international student. Lepas tu kalau macam nak cari benda halal pun senang. Kita pergi dekat Carrefour tu, bila aku sampai sini baru tahu, rupanya Carrefour yang dekat Malaysia tu sebut dia Carrefour, originate daripada France. So Carrefour tu kan, ada je macam produk-produk sausage halal apa semua, burger halal, nugget halal, kebab halal, semua ada. Yang beku apa semua, so boleh balik. Lepas tu nak cari daging halal pun ada je kedai yang spesifik yang akan jual apa semua tu. Tapi korang jangan risau yang tu sebab kalau korang pergi, unless korang first batch, korang mesti akan ada di sini yang akan tolong guide korang apa semua. So jangan risau pasal benda-benda halal apa semua tu. Nanti your senior will guide, akan tunjuk apa semua spot-spot shopping yang okay, restoran-restoran yang worth makan apa semua. So so kita orang ada experience, kita akan share lah usually. And ada juga student organisation yang akan tolong juga kan sebab each country akan ada student organisation. So nanti waktu korang punya preparation year tu, dia akan mereka akan briefing lah apa semua. Actually kan, kalau korang study dekat sini, bila dah masuk uni,
actually macam from the experience of engineering and our own lah business kan. Macam first year uni tu macam smooth sailing je sebab foundation memang prepare you guys betul-betul untuk succeed during your first year. Waktu first year tu apa yang korang belajar kat uni will be the same as what you guys learn in during your foundation. Memang I had to admit Malaysian punya preparation, how Malaysia memang prepare lah student dia untuk succeed bila datang ke sini. So bila korang datang sini kan, although korang nak kena adapt apa semua in terms of study, korang takkan ada problem lah. Sebab dia practically apa yang korang belajar waktu foundation, dia akan ulang balik apa semua. So yang tu study waktu awal-awal tu no problem. So senang je nak integrate masuk. Lepas tu kadang-kadang kita akan ada event senior dengan senior-senior apa semua, makan-makan, everything. Sini kita go on a trip, kadang-kadang kawan ajak apa semua. I think the most important thing lah yang pasal dekat sini kan is to actually make friends apa semua. And macam okay datang overseas memang seronok, tapi macam kalau you guys are alone apa semua kan, I mean what's the point? Macam it's not fun kalau korang macam seorang-seorang. Kalau macam makan apa semua tu makan seorang-seorang tak syok lah, tapi kalau kita ada orang untuk makan, masak sekalian, memang motivated lah nak masak apa semua tu kan. I mean kalau waktu orang tak ada kan, I makan nasi kosong dengan telur goreng, cukup je tu, nak masak kat dia sendiri je. Dia sendiri ni tak milih. Tapi bila nak kena masak kat orang kan, macam kita fikir, takkanlah nak masak macam ni bagi kat orang makan kan, apa semua. Dia pun masak kat aku elok apa semua tu. So dia macam in a way better lah kalau nak buat aktiviti, nak study apa semua. So make sure you macam bila masuk tu bergaul lah. Kalau ada aktiviti sosial, kalau macam your student organisation hold an event or something, participate apa semua, ajak orang untuk participate. So macam sebab korang duduk dekat sini kan, kalau korang macam tak engage dengan orang yang dekat sini, I mean the locals here, yang akan jadi your support system would be the Malaysian student lah, the Malaysian student, the Malaysian organisation apa semua. So make sure you guys are familiar with it lah, familiar with them. Yang tu je lah, when it comes to kalau nak tinggal dekat overseas ni, the experience will be, you cannot be alone lah yang tu. Lepas tu ada apa lagi soalan dia? Rasanya yang tu je lah berkaitan dengan pengalaman tinggal kat sini kan, sebab my tempat tinggal ni macam tak ada drama sangat pun. Kampung tempat persaraan, lepas tu dekat dengan pantai, dekat dalam hutan apa semua. In a way dia macam perfect for someone yang suka calm, peaceful place apa semua. So yang tu je lah. Tapi sebab dia punya city, the biggest city, the second biggest city in France, Nice is just like 40 minutes away. So tak kisah pun duduk dekat tempat ini sebab kita ada bandar yang besar sebelah. Okay, yang tu je. Terima kasih ucapkan sekali lagi. Sekarang dijemput panel undangan untuk berikan sedikit tips pembelajaran dan kata-kata semangat yang dirasakan sesuai lah untuk kami semua bagi menempuhi SPM. Silakan Abang Zahiri. Okay, personal tips dari saya sendiri. Senang lah, apa yang cikgu cakap dengar lah. Ikut apa yang cikgu suruh buat. Settle masalah untuk SPM semua. Cikgu suruh buat basis, buat. Cikgu suruh buat latihan, buat. Jangan jadi macam saya dulu agak malas dan agak menyesal lah. Sebab prestasi saya waktu Form 4 dan Form 5 agak merudum, tapi Alhamdulillah selepas sedar diri boleh pick up balik the pace to score for SPM lah. Jadi bagi saya apa yang latihan-latihan cikgu bagi tu buat. Tama-tama kalau subjek biologi kalau subjek biologi tu saya memang lemah lah dari Form 4. Jadi apa yang cikgu Syahda bagi latihan bertubi-tubi memang buat, dan cikgu Zani pun bagi juga latihan yang banyak ketika perkampungan ilmu macam ni lah. Jadi apa yang saya buat ialah saya habiskan semua latihan tu dengan bantuan rakan-rakan. Maksudnya berbincang sama-sama rakan-rakan, tak kisahlah rakan-rakan tu pandai ke tak pandai ke, duduk je sama-sama bincang. Tanya, okey soalan ni buat macam mana, apa jawapan dia, kenapa jawapan dia macam ni. Macam tu lah cara kita buat study group dalam perkampungan ilmu. Itu macam zaman saya lah. Memang akan duduk dalam grup kecil-kecil kan. Dapat latihan, duduk ramai-ramai bincang, baca
menelaah semua ilmu yang ada, catat, buka buku nota, rujuk semula apa yang perlu ni. And juga bila dekat-dekat ni, bila nak dekat-dekat SPM, akan adalah beberapa macam soalan soalan dari negeri-negeri lain yang macam trial ke, akan keluar lah dari Telegram semua. Jadi soalan-soalan tu mungkin mirip dengan apa yang akan keluar dari SPM. Jadi soalan forecast, soalan ramalan soalan ramalan. Buatlah soalan-soalan ramalan tu, sebab bagi tahu saya ada yang soalan yang mirip-mirip macam tu menggunakan konsep yang sama tapi soalan yang berbeza. Jadi saya rasa bersyukur lah buat soalan tu. Macam aku dah tahu dah konsep ni, senang je jawab. Macam tu lah cara yang saya buat lah untuk dekat-dekat dengan SPM ni. Jadi melalui perkampungan ilmu ni sebenarnya bukan je dia merapatkan ukur kita antara budak-budak batch, dan juga kita dapat study dengan lebih efektif lah kalau pendapat saya. Macam tu lah cara untuk adik-adik semua study dengan lebih efektif di masa yang singkat. Itulah. Dan juga minta maaf lah dengan cikgu-cikgu semua sebelum nak SPM. Jadi saya pun buat benda tu. Saya pergi kat semua cikgu yang semua cikgu lah minta maaf salah silap supaya dapatlah berkat untuk belajar tu. Cikgu doakan kita untuk berjaya dapat result yang elok. Itulah ada satu benda yang penting, doa-doa cikgu. Itulah yang kita perlukan lah sebenarnya untuk SPM. Dan apa lagi, urus masa dengan baik lah. Terutamanya sebab dah nak dekat SPM ni, solat fardu kena jaga, dan juga sebab duduk asrama kita kena solat berjemaah. Pergi solat berjemaah, ada peluang untuk solat berjemaah tu pergi, sebab nanti dah habis SPM nanti belum tentu pun nak sembahyang berjemaah kan. So masa ni lah untuk kita merapatkan diri dengan Tuhan, berdoa banyak-banyak dengan Tuhan supaya dapat result yang baik lah selain daripada berusaha. Dan juga jangan stres-stres sangat, sebab stres tu akan membuatkan kita terganggu daripada hala tuju kita. Bila stres buatlah apa yang boleh menenangkan diri kita. Contoh kalau stres pergilah sama-sama dengan kawan main bola lepas stres. Lepas tu malam tu study balik semua. Jadi itulah sedikit sebanyak tips dan kata-kata semangat yang saya boleh berikan lah. Teruskan dengan Raif. Okay, banyaklah tips yang Zahiri dah ceritakan, so saya just tambah sikit-sikit je. Betul lah, dengarlah cakap cikgu kat sekolah sains tu, buat apa je cikgu suruh. Kalau rasa macam dah pandai pada dalam topik dah, cikgu suruh buat latihan, buat je. Sebab cikgu kat sekolah sains keperawatan tu memang hebat-hebat. Tu memang betul, cikgu kita semua hebat-hebat. Apa yang cikgu ajar itu memang kira memang bagus lah. Kalau macam student semua dengar cakap cikgu buat apa cikgu suruh kan, insyaAllah boleh. Lepas tu nak bagi tahu juga yang Muslim tu kalau kat rumah, kalau kat sekolah kan kita dah solat berjemaah dan kita baca Quran, kita solat hajat, kita buat solat sunat pun semua kat sekolah. Nak exam kita buat. So kalau boleh kat rumah ni buatlah juga, sebab janganlah kita niat tu macam sebab nak exam je kan. Kita boleh buat, kalau boleh kita buat je berterusan. Even kalau dah habis SPM tu buat je, sebab even lepas SPM pun kita ada banyak benda lagi kita nak kena capai. So kalau boleh berterusan amalan kita tu. Janganlah macam kita buat sekejap je. Kita kena buat dengan ikhlas dan buat berterusan. Okay, lagi saya kata nak kata apa cakap apa sebab Zahiri pun dah cakap banyak. Sebab kita nanti kalau ada macam ada kawan ada masalah ke apa-apa kan, tolonglah sama-sama kawan, sebab ni satu batch form 5 ni nak tolong kita sama satu lain. So kalau kita ajar orang, kita lagi faham, kita lagi faham, dan kita dapat lagi input lagi banyak daripada kita belajar seseorang. So kalau ada kawan nak tanya tu, ajar je. Even rasa orang tadi dah tanya soalan, lepas tu ada orang lagi nak tanya soalan lagi, tak apa, ajar je. Bila kita buat, kita lagi faham, kita lagi ingat. Dan saya tahu belajar SPM ni memang penat. Even saya bukan penat. Sekejap level lagi penat lah. Dulu kalau saya dah macam sampai satu masa tu, sebab dah penat sangat belajar kan.
ambil lah macam rehat sekejap ke. Kadang-kadang kalau macam dah penat sangat kan, saya call lah mak saya mau buat apa macam tu kan. So macam ataupun kalau ada macam waktu sekolah dulu kan, ada arti saya keluar aja. Keluar ke apa kan, just nak macam kita nak tenangkan balik minda kita nak rest sekejap supaya kita, kalau kita belajar terus stres pun saya susah juga kan. So macam rasa macam dah penat sangat tu, take a rest kan, rehat ada sekejap ke apa kan, ataupun nak tidur lah, cuti tu saya tidur ke apa kan. Lepas tu sekarang kan duduk kat rumah kan, sekarang duduk kat rumah online kan, ke dah balik sekolah kat rumah online. So macam kalau ada masa tu bacalah macam sikit ke apa kan, baca tajuk kan. Kalau macam malas sangat kan, bacalah satu ayat ke 2 ayat kan. So macam at least satu hari tu baca juga sikit, dan lepas tu nak main ke nak tidur ke apa, buat je lah. At least satu hari tu kita dah ada apa yang benda baru kita buat. Okay, so tu je nak cakap dari tips saya. Boleh teruskan Nurin. Okay, so pendapat Kak Nurin, yang paling penting jangan procrastinate lah. Contoh kalau you belajar dekat kelas, you tak faham, tiba-tiba alah esok lah, lusa lah baru belajar, lambat lagi nak exam. No. You teruskan bagi faham tau benda tu. Sebab kalau you keep pile up, nanti bila nak dekat exam lagi you penat, lagi you stress. So bagi pendapat Kak Nurin, kalau lepas kelas tu you belajar that topik tu, bagi betul-betul faham. Kalau boleh that week ataupun that day you bagi faham betul-betul. So that nanti you tak adalah stress, you tak adalah penat lepas ni. Okay. So secondly, Kak Nurin rasa samalah macam Abang Zahir dengan Abang Raif cakap, solat lah. And Kak Nurin rasa jangan solat waktu nak exam je. Allah, macam baiknya lah, alimnya jadi ustazah waktu sebenar exam je. No. You kena buat tu berterusan tau. Sebab tahu kan kalau kita buat macam tu dah macam orang munafik macam tu kan. So tak okey lah. So kita kena buat benda tu secara berterusan. Kita kena betulkan niat kita dengan elok. Lepas tu hubungan dengan mak ayah pun kena jaga. Contoh kalau korang duduk asrama, call lah mak ayah bila-bila ke. Janganlah call sebab nak duit je. Mak nak duit, tak ada duit, call asyik nak duit je no. Kena call minta keberkatan, cakap minta ampun semua. Lagi apa lagi ya? Kak rasa itu je kot sebab Abang Zahir dengan Abang Raif cakap banyak dah. Okay, so Kak Fatin pula. Aish, korang ambil semua weh. So macam depa dah sentuh pasal study and dah sentuh pasal agama. And truth be told, in terms of both study and both macam rohani apa semua, I have to admit that all three of them would do any better in those than me. Sebab kami jenis macam biasa je lah, tak ada apa-apa sangat pun. Ikhlas tu macam nak letak usaha apa semua tu kami biasa-biasa je. Tapi in terms kalau satu lah yang kami boleh nak kata tu, usually yang kami okay lah, most of the time is sincerity lah, kita punya keikhlasan. So kalau korang be it waktu interview, waktu study ataupun apa yang korang ambil kan, korang kena ikhlas lah pasal benda tu baru. Sebab kalau korang ikhlas baru keikhlasan tu akan nampak tau. So macam kalau interview kan, korang tak ikhlas ataupun tak enthusiastic with the topic, tak excited untuk macam engage with the person apa semua tu kan, memang orang yang interview kita pun tak rasa interested tau nak sembang dengan kita, tak rasa interested nak engage dengan kita, nak tanya a bit more about us and everything. So apa yang paling penting kan, in anything yang we do, kita kena ikhlas lah. Macam kalau study pun kan, kalau study apa semua tu, jangan study sebab semata-mata untuk dapat result, tapi study sebab benda tu interesting. We found something useful, something yang macam triggered our curiosity apa semua. Be genuinely curious about apa yang kita belajar and so on. Lepas yang tu satu lah. And waktu interview enthusiasm tu penting. Lepas tu satu lagi, nanti kalau korang nak pilih bidang yang korang nak masuk tu, bidang yang korang pilih tu memang kena ikhlas lah benda tu. So kalau jangan pilih bidang yang korang tak minat semata-mata society pressure you to take that, semata-mata sebab korang punya parent think that benda macam tu. Actually ramai tau dalam batch kami yang ambil social science yang contact me sebab
yang kata mereka punya parents macam tak support lah mereka punya decision kalau mereka ambil social science apa semua tu. Macam ada pelajar yang dapat straight A, SPM apa semua tu kan. Ada yang dapat straight A, SPM, dia ambil bidang dalam social science tapi macam dia punya reaksi daripada dia punya family dia, reaksi daripada family kepada family dia tu macam oh benda apa tu. Macam tak ada sambutan apa semua. Macam orang tak puji pun dia punya macam minat apa semua tu. Lepas tu like sebab I took business kan. So it's kind of my business to actually understand how you ada punya subjek, ada punya the field, every field macam interact lah with each other. And I also learn a bit about political, so I know a bit about how society works. So I explain lah kat dia kenapa dia punya bidang tu penting, what kind of opportunity yang ada untuk bidang tu apa semua. So macam even though kalau korang minat kan benda tu kan, dia skip on it. Jangan crumble lah under the pressure apa semua tu. So untuk macam sekarang ni kan, kalau Malaysia is mostly macam hard science, engineering, medic apa semua tu. Tapi kalau macam business, law apa semua tu tak ada orang pay attention. Tapi that's kalau korang tengok dekat sini kan, medic, law, business apa semua dapat layanan yang sama rata. Sebab society tak boleh can't function without people to manage it, and the people yang manage it mostly need to be well versed in the social science aspect lah. So social science dia macam it takes care about how society function and also about kita punya own welfare. Contohnya macam the mental health and everything and so on. So yang tu kalau korang minat seni pun apa semua, there are opportunities somewhere apa semua. So kalau korang minat kan, macam benda-benda ni kan, engineering, medic, those are hard stuff nak study tau. Kalau korang tak minat, tak genuinely minat, cuma based on your own macam persistent, lama-lama korang sendiri akan like crumble tau under the pressure. Nanti korang akan berhenti tengah jalan ke apa semua. Kita tak mahu benda tu. We don't want wasted time. We don't want wasted opportunity macam tu. So kalau korang memang tak minat bidang engineering walaupun dapat scholarship untuk P overseas, under JPA, under MARA, tak payahlah ambil. Sebab you know, kalau korang tak happy dengan apa yang korang ambil tu, nanti sendiri ke yang apa tu yang akan regret apa semua. So kalau nak pilih benda tu, kita kena understand yourself, understand your passion, understand your minat apa semua tu. And kalau you guys need macam someone lah untuk tolong research atau anything about on that topic kan, kalau macam minta nasihat, feel free je untuk contact kami and so on. I can help you with it. Sebab I had been hearing lah ada kawan, ada macam kenalan yang macam complain kata apa tu nama dia tak minat, dia macam regret ambil apa yang dia ambil. Lepas tu ada senior yang cerita pasal kawan-kawan mereka yang drop tengah-tengah waktu dekat France tu apa semua sebab result. Ada yang kena kick out sebab dia punya result juga. Ada yang macam adalah masalah-masalah social, suicidal thoughts apa semua memang and so on lah sebab semata-mata sebab result and everything. The COVID-19 pun macam terukkan keadaan, and I'm in a student organisation for Malaysian students in France, and currently sebab kita orang dengar tau kes-kes pasal suicidal and everything ni tau. So kita orang pun start lah untuk buat macam support body program, kita orang buat macam mental health everything, kita buat macam sesi luahan and so on. Ada student organisation will be there for you untuk tolong lah kalau you guys need support in those kind of need and everything. So you guys macam itulah nak pilih bidang tu macam just jangan tengok peluang kerjaya, jangan tengok gaji, jangan tengok apa semua tu. Just you know, you don't need money to be happy. You don't need money to be happy. I mean, the winner in life is not the one who is the most successful, is the one who is the happiest. So that's why pilih apa yang korang minat, apa yang memang resonate dengan korang punya soul. Yeah, I mean I didn't regret taking social science and okay je business, tapi itulah. Yeah, alhamdulillah lah in the end up this path. Itu je. Terima kasih diucapkan kepada para panel undangan kita. Jadi para panel ada apa-apa lagi kah perkongsian lain? Jika ada boleh teruskan. Oh, tidak ada. Pelajar legend jika ada apa-apa soalan ataupun guru-guru yang ada soalan boleh dipersilakan.
Jika tiada sebarang soalan, jutaan terima kasih diucapkan kepada keempat-empat panel undangan kita atas perkongsian yang sangat hebat seperti tadi. Tamatlah sudah sesi kita bersama panel undangan. Maaf jika ada sebarang kesalahan, segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Sekarang dijemput pengurusi majlis, Cikgu Syarif untuk meneruskan majlis. Persilakan. Okay, baik, terima kasih saudara Syafiq selaku pengacara jugalah untuk melancarkan slot perjalanan program pada malam ini. Saya bagi pihak sekolah sangat berterima kasih kepada empat panel kita yang saya rasa sangat membantu adik-adik kamu di sini, yang saya rasa perjumpaan malam ni banyak memberi input yang baru lah kepada adik-adik SPM ni. Antaranya yang sempat saya tangkap tadi, apa pun dengar cakap cikgu, banyak akan study group, kongsi dengan rakan-rakan, buat nota, guna masa yang ada sebaik mungkin, urus masa sebaik mungkin, jaga solat, tolong bantu sesama rakan-rakan batch. Dan yang penting jangan bertangguh. Kak Nurin kata no. Jangan bertangguh. Pastikan segerakan apa yang patut kita buat ketika itu. Jangan kita bertangguh. Pasal masa yang ada banyak tu ya. Kita kena urus sebaik mungkin. Kalau kita tangguh hari ni, kerja esok pun ada lagi. Kerja hari ni nak kena settle lagi. Apapun satu perkongsian yang sangat baiklah. Saya sangat-sangat berterima kasih. Dan sangat-sangat menghargai keempat-empat panel kita kerana meluangkan masa lah. Pada nak kata malam sana, ada yang pagi, ada yang petang, ada yang saya nak kata waktu apa tu? Waktu sekarang lah kot. Banyak kalau saya kata malam ini lagi ada yang pagi kan. Jadi melapangkan masa ketika inilah untuk berkongsi pengalaman yang saya kira sedikit sebanyak membantu membuka minda barulah pada adik-adik SPM. Yang mana saya sendiri pun saya rasa saya tak termampu untuk kongsi maklumat yang sedemikian. Kerana ini adalah satu pengalaman. Jadi memang sangat berharga apa yang kamu kongsikan dengan adik-adik itu, sangat-sangat berharga. Jadi saya dari unit bimbingan kaunseling, dari pihak sekolah dan juga dari pihak teknikal Cikgu Amirul terus stay dengan kita sampai ke tengah malam dah di sini ni. Saya sangat-sangat berterima kasih sekali lagi. Begitu juga kepada guru-guru yang ada juga, guru-guru yang turut stay bersama kita. Cikgu Suhana masih lagi ada. Masih lagi ada ramai lagi cikgu-cikgu yang saya rasa merindui juga panel-panel kita ni. Bukan senang nak jumpa. Jadi kesempatan yang ada ni saya rasa cikgu-cikgu pun rindu anak-anak murid. Ada dah yang PM saya 2-3 orang nak minta nombor telefon orang ni, nak minta nombor telefon orang tu. Jadi saya rasa nanti saya share lah nombor telefon tu dengan cikgu-cikgu kamu. Cikgu-cikgu yang merindui kamu saya akan share lah. Jadi saya minta izin untuk share lah nombor telefon tu dengan cikgu-cikgu yang merindui ya. Saya tak maulah mereka murung lagi. Merindu tanpa kata. Boleh. IG sekali, IG share sekali. Gambar si banyak ni, korang ni. Nanti share dengan Cikgu Amirul gambar-gambar apa semua tu untuk kita jadikan sumber inspirasi lah kepada generasi-generasi adik-adik di SMSKB ni. Jadi kamu sebagai role model pembakar semangat adik-adik yang berada di bawah ni. Dan saya dan juga pihak sekolah serta guru-guru di sini sentiasa mendoakan kamu semua yang berada di perantauan agar Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan kamu di sana, sama ada urusan belajar, urusan sosial kamu di sana, apa segala urusan lah. Kami di sini akan mendoakan kamu semua dipermudahkan dan diberi ketenangan dalam meneruskan perjuangan mengejar cita-cita kamu di sana. Semoga Allah Ta'ala kurniakan, kekalkan
kecemerlangan kamu dalam akademik kamu, insya-Allah. Dan satu lagi peringatan mesra dari saya, bila balik ke tanah air jangan lupa bumi bertuah SMSKB. Jejak-jejaklah ke bumi bertuah SMSKB tu. Untuk kita jumpa adik-adik ke, jumpa guru-guru kita ke. Jadi akhir kata dari saya, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan, kelemahan adalah diri saya dan diri pengacara majlis pada malam ini. Semoga kita semua diperkukuhkan hubungan silaturahim antara kita guru, antara senior junior, antara rakan-rakan, semoga berkekalan. Semoga dipermudahkan urusan anak-anak di luar negara, jadi anak yang soleh dan solehah. Solat jangan tinggal, fokus pada tujuan kita berada di sana. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara rasminya kita tangguh di sini. Kalau nak stay lagi mungkin ada cikgu-cikgu nanti nak terus bersembang dengan kamu, tak ada masalah. Tapi secara rasminya kita bertangguh dulu di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Gun. Baik, sama. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Yang Ampau punya account boleh pakai lagi tak? Account SMSKB kau? Oh, saya tak ingat dah saya punya password. Lama orang lupa actually. Daripada Sabah gitu. Kalau lupa PM saya. Ni saya bagi Telegram PM. Serius? Okay. Hai Cikgu Samia. Sebab account tu lifetime. Lifetime. Okay. Storage tu terabyte. Kalau korang tak pakai rugilah. Itu hadiah daripada sekolah lah untuk semua apalah. Yang habis SPM di sekolah lah. Yang kalau awal tu memang kita tak bagilah. Alright. Kalau lupa password ke ada problem nak login, bagi tahu. Saya boleh uruskan sebab kita uruskan account tu bukan daripada straight daripada Google. Okay. IG Raif tak ada gambar lagi. Alah. Saya tak hapus, saya tak reti ada apa gambar kat IG. Tak apa, nanti saya post sebab perempuan di tempat negara sejuk ni, gambar masih cantik punya lah, saya tahu lah. Saya pergi UP 2 minggu pun memang memang gambar saya penuh. 2 minggu saya duduk di UP, 16 hari je kat Manchester. Orang duduk apa bertahun-tahun mesti banyak gambar korang ni. Deko orang ada semua serius. yang dekat US siapa lah yang ikut dengan Amir. Amir Iqbal Amir ikut kat US. Allah, itu Taufik pergi Jepun. Cikgu Taufik pergi Jepun. Taufik Jepun terus. Wow. Dia tak Taufik kata dia punya pre-flight punya speech is currently ongoing sekarang ni. So maybe dia akan fly tak lama lagi dah. Dia kata fly 26. Dia fly 26 dia kata. Okey. Belum lagi. Ya Amir tu dia tak free ke untuk join kita punya malam ni? Amir. Ada tak tahu ke tak, saya tak tahu. Cikgu saya tak pakai kot Amir. Amir Akmal Romli tu. Kan? Best jenis juga kan? Tapi gambar dia banyak, serius. Gambar dia tak banyak. Ya, setuju. Dia selalu. Dia punya koleksi batu ke apa semua kan. Oh yes. Dia ambil peluang tau. Ingat dia Hasnul. Boleh lawan apa? Lepas tu yang kat Canada tengah awal pagi matahari pun nak naik kan kat sana. Mungkin 8 pagi ya. Yang Perancis tengah hari ke Perancis sekarang ni? Fresh, tengah hari ke sekarang ni? Oh, sekarang